Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amni Sajidah binti Muhammad Yusof dan saya akan menerangkan tentang bagaimana cara untuk sujud sahwi ketika tertinggal doa kunut semasa solat subuh. Rakaat pertama. Rakaat kedua. Tertinggal doa kunut selepas rukuk. Setelah sedar anda tertinggal kunut, jangan terus memberi salam. Sujud semula dan baca Subhanamallah yanamu wala yashu ataupun Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Kemudian, baca bacaan antara dua sujud seperti biasa. Sujud semula dan baca bacaan seperti sujud pertama tadi. Akhir sekali, duduk tahiyat akhir dan terus memberi salam. Anda tidak perlu membaca tahiyat akhir semula. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang sunat ab'ad. Sunat ab'ad adalah sunat yang dituntut ketika kita melakukan ibadah solat. Jika kita tertinggal salah satu sunat ab'ad, kita haruslah melakukan sujud sahwi. Antara 4 perkara sunat ab'ad ialah doa kunut, tahiyat awal, bacaan tahiyat awal dan selawat ke atas Nabi ketika tahiyat awal. Assalamualaikum, nama saya Nur Najah binti Abdul Razak. Saya akan menerangkan tentang kafiat solat taubat dan cara pelaksanaan solat taubat tersebut. Kelebihan solat taubat ialah kita dapat diampunkan dosa oleh Allah SWT, dapat dimudahkan segala urusan serta menceriakan kehidupan seharian dan mencegah dosa dan menghindari gangguan. Kafiat solat taubat serta cara pelaksanaannya. Solat taubat dimulakan dengan takbiratul ihram sambil niat dalam hati. Usalli sunatan taubati ra'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat yang pertama, kita baca doa iftitah. Doa iftitah ni adalah sunat ayat Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, fa subhanallahi bukratan wa asila, wajhatul ladzi fatara samawati wal ard, hanifan musliman al musyrikin, inna salati yuski bi'amal, la syarika muslimin. Selepas itu kita baca doa Al-Fatihah serta surah-surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selepas itu kita baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'budu ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selepas itu kita rukuk. Rukuk kita baca Subhana rabbil azimi wa hamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari iktidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Selepas iktidal, kita teruskan dengan sujud. Baca Subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud, iaitu kita baca Billi warhamni wajibuni wafa'ni wazu'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian kita lakukan sujud yang kedua. Kemudian kita mula dengan takbir itikhalat, bermaksud takbir permulaan rakaat yang kedua. So, bacaan dalam solat pertama ialah kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebab tu kita baca surah selain apa-apa surah. Contohnya surah Al-Ikhlas. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu kita rukuk, kita baca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun ihtidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Selepas ihtidal, kita teruskan dengan sujud, kita baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Kemudian kita lakukan sujud tahiyat. Semasa sujud, bacakan bacaan doa sujud. Sebelum bangun dari tahiyat akhir, kita baca La ilaha illa anta, semalaikat ini kutu minaz zalimi sebanyak 40 kali. Selepas itu, kita bangun dari sujud, barulah kita lakukan tahiyat akhir. Selepas beri salam, kita selesai, kita baca Al-Fatihah, kita baca wirid atau kita serta baca istighfar yang banyak untuk memohon keampunan daripada Allah. Jadi selesailah solat taubat kita. Assalamualaikum, saya Nurul Aisyah Balkis binti Zainul. Nombor pendaftaran 10 DDT 23F 1154 kelas DDT 2B. Saya akan menerangkan bagaimana untuk solat gerhana bulan secara berjemaah dan fadilat-fadilat solat sunat gerhana bulan.
Saya akan menerangkan fadilat-fadilat dan kebaikan menunaikan solat sunat gerhana bulan. Antaranya ialah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Taala sama ada sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua ialah mendapat ganjaran pahala kerana melakukan ibadah sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah memperingatkan kepada manusia supaya tidak melakukan kerosakan dan kemungkaran. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiza binti Muhammad Zaini. Saya akan menerangkan tata cara solat sunat Aidil Adha. Solat sunat Aidil Adha 2 rakaat dan hukumnya adalah sunat. Dengan rakaat pertama dimulaikan dengan takbiratul ihram dengan menyebut Allahu Akbar dan disertakan dengan niat di dalam hati. Usolli sunnatan Aidil Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Seterusnya membaca doa iftitah dan diikuti dengan lafaz takbir sebanyak 7 kali dan diselang-selikan dengan bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah selesai bacaan tasbih boleh meneruskan dengan bacaan Al-Fatihah dan membaca surah Al-Aqlah. Teruskan solat seperti biasa sehingga selesai rakaat pertama. Bagi rakaat kedua adalah takbir sebanyak 5 kali dan diselitkan dengan bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diteruskan dengan bacaan Al-Fatihah dan membaca surah Al-Khashiyah. Seterusnya teruskan solat seperti biasa sehingga rakaat kedua dan memberi salam seperti biasa. Itu sahaja tata cara solat sunat Aidil Adha. Seterusnya saya akan menerangkan bagaimana situasi imam sekiranya meninggalkan bacaan tasbih ketika rakaat kedua dan tindakan apa yang perlu dilakukan oleh imam. Yang pertama ialah jika kesalahan tersebut disedari sebelum rukuk, imam perlu melengkapkan bacaan tasbih yang tertinggal sebelum melanjutkan ke rukuk. Yang kedua, jika kesalahan tersebut disedari selepas rukuk, imam perlu kembali ke posisi berdiri dan melengkapkan bacaan tasbih yang tertinggal sebelum melanjutkan solat seperti biasa. Yang ketiga, jika imam telah melakukan rukuk dalam situasi tersebut, imam perlu melakukan sujud sahwi. Dan selepas solat, imam perlu memberikan penjelasan kepada jemaah tentang kesilapan yang berlaku dan meminta maaf atas kekurangan tersebut. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara solat sunat Aidil Adha.